Hai semua, hari ni saya nak buat video berkenaan tentang kuasa-kuasa karakter-karakter utama dalam Bobo Boy. Okey, saya nak cerita pasal Bobo Boy, Ying, Yaya, Feng dan Gopal. First kali saya dapat idea nak buat video ni daripada video YouTube channel Ajar yang cakap berkenaan betapa kuatnya Gopal jika Gopal boleh gunakan kuasa dia 100%. Dan saya sangat-sangatlah terinspirasi dari benda tu. Jadi saya start buat research tentang kuasa-kuasa elemental dan kuasa-kuasa yang berkenaan. Sebelum saya mulakan, pada yang baru tonton video saya, subscribe ke channel saya. Saya nak cuba dapatkan 400 subscriber sebelum penghujung tahun ini dan bantuan anda amatlah saya hargai. Okey, jadi kalau anda nak komen, like, benda ni pun sangat-sangat membantu channel saya. Jika ada sebarang soalan atau ada teori berkenaan sendiri, tolong komen dekat bawah. Dia akan sangat bantu saya dan mungkin saya boleh jawab soalan anda. Alright, apa-apa pun, jom saya cerita berkenaan site ni dulu. Site ni bukanlah site official, bukan site fakta. Tapi secara jujurnya, kalau nak cerita berkenaan superpower, saya tak rasa ada site yang fakta, melainkan saya betul-betul nak terangkan dari segi sains. Saya tak nak terangkan dari segi sains, itu adalah channel YouTube Ajar. Okay, bagi tengok channel Ajar untuk tahu sains dia. Tapi untuk saya semata-mata tentang superpower tu sendiri. Jadi, fandom punya page ni memang pada saya cukup lah. Semua perkara tentang kuasa-kuasa ni bukan datang daripada penulis ni, tapi datang daripada pelbagai sources, pelbagai rujukan, iaitu komik DC, Marvel dan juga manga serta anime yang berkenaan. Jadi, tanpa buang masa, marilah saya ceritakan sedikit tentang apakah sebenarnya kuasa untuk Bobo Boy dan rakan-rakan. So, kita start lah dengan Bobo Boy. So, Bobo Boy ni main character. So, saya dah ada pun dekat belakang saya ni list of elemental abilities. Tak payah tengok part ni, video ni mengarut je. Alright, so dekat sini, dekat list ni, kita ada kat sini ada air atau wind, sebenarnya udara ataupun angin. Kemudian ada tanah, api, air, kegelapan, elektrik ataupun kilat. Kemudian tenaga, ais dan cahaya. Alright, dia terbahagi kepada 9. Tapi kalau kita tahu apa dari Bobo Boy, dia bukannya terbahagi pada 9. Untuk Bobo Boy, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 je lah. Sebab ais ni termasuk dalam air sekali. Energy memang Bobo Boy tak ada. Dan kemudian darkness Bobo Boy tak ada. Ok, so dalam list ni yang tak ada cumalah Bobo Boy daun. Kalau saya nak cerita tentang semua 6 elemen ni, 7 elemen ni, memang akan ambil masa yang panjang. Tapi saya akan cerita sikit berkenaan apa yang mereka boleh buat lah. So saya akan ambil satu contoh sahaja untuk Bobo Boy, sebab kita ada banyak lagi karakter selepas ni. Right, Bobo Boy saya nak ambil contoh daripada Bobo Boy Earth ni lah. Daripada Earth, iaitu Bobo Boy Tanah basically. So Bobo Boy Tanah ni, kuasa dia adalah dipanggil Geokinesis ni. Geokinesis ni untuk mengawal, memanipulasi, mencipta dan generate, apa ni bahasa Melayu dia saya tak pasti, dan juga untuk membentuk bumi ataupun basically tanah, batu dan sebagainya lah. Itulah kuasa dia. Kemudian banyak lagi lah kuasa-kuasa daripada Earth punya elemen ni. Maksudnya ada geothermokinesis ni, manipulate, control and create lava, magma dan volcanoes. Mungkin kuasa ni akan datang bila Bobo Boy gempa dan Bobo Boy blaze bergabung. Itu saya tak pasti, tapi saya rasa boleh jadi kuasa ni lah. Dan berbagai-bagai kuasa lagi lah. Tapi saya tak rasa Bobo Boy boleh kawal semua sekali, walaupun Bobo Boy ada elemental tanah. So buat masa ni, apa yang kita tahu dari Bobo Boy sendiri, dia cuma ada kuasa geokinesis ni. Jika anda ada sebarang macam pertanyaan, okay, kenapa saya pilih Earth? Sebab utama dia adalah, sebabnya adalah ini, chlorokinesis. Chlorokinesis adalah ability untuk memanipulasi tumbuhan. Jadi dari situ datangnya kuasa daun. Okey, saya nak sebut daun pun susah. Kuasa daun datang daripada elemental tanah. Benda ni sepatutnya kita dah boleh agak lah, sebab pokok-pokok semua tumbuh daripada tanah. So kalau ada elemen tanah, basically sub-elemen daripada elemen tanah tu adalah elemen daun atau elemen pokok dan sebagainya. Jadi so daun tu datang daripada tanah. So orang panggil mama gempa tu sebenarnya betul lah, sebab memang ada, basically ada anak dia, iaitu daun. Alright, itulah yang saya nak cerita berkenaan dengan elemen daun dan elemen tanah. Dan semua elemen, contoh macam elemen udara ataupun elemen angin, adalah ada aerokinesis ni. Lepas tu semua kuasa pun lebih kurang sama lah. Ada pyrokinesis, hydrokinesis untuk air, dan untuk ais juga ada cryokinesis. Basically boleh buat air atau boleh buat ais. Tapi mereka adalah basically kuasa yang
sama. Saya nak cerita pasal karakter lain pula, tapi sebelum tu saya nak cerita tentang list ni, sebab list ni ada possibility yang tunjukkan tentang kuasa ketiga Bobo Boy, kuasa tahap ketiga Bobo Boy. Contohnya kuasa kristal, ini confirm ada, iaitu Crystallokinesis. Dia boleh mengawal minerals dan kristal. So basically kuasa untuk tahap ketiga, tahap 1, 2 dan 3 ada dekat elemen earth ni. Okay, lepas tu contoh kalau saya pergi ke ice, sebab biasanya sebab air dah ada water sendiri kan, dah ada water sendiri, so kita pergi ke ice untuk tengok tahap ketiga kuasa air tu, iaitu air, ice, dan kemudiannya dikatakan Bobo Boy freezer lah seterusnya. So saya tak jumpa lah kuasa tentang freezer tu, tapi ada satu ability dalam ice ni dipanggil sebagai freezing, itu sahaja. So lower the temperature in kinetic atoms to freezing temperature. So maksudnya dia boleh kawal sehingga tahap atom tau, atom sampai part molekul, okey, sebuah molekul dan atom dia boleh sejukkan, okey, benda yang bergerak tu dia akan disejukkan dan jadikan ice. Ada possibility yang even Bobo Boy freezer ni bila dia berdiri sahaja, kawasan seluruh dia pun akan jadi beku. Dia tak payah buat apa-apa kuasa pun, dia berdiri je, kuasa macam contoh ada pokok-pokok tu akan start membeku, akan start jadi sejuk. Kuasa yang mungkin sangat-sangat bahaya kalau tak pandai kawalnya lah. Jadi itu ada possibility-nya. Itu apa yang saya rasa lah. Saya tak pasti itu betul, itu semua salah satu teori saya. Ok, sekarang saya nak cerita tentang Feng pula. Ok, kepada peminat-peminat Feng, sila get ready, sebab Feng mempunyai kuasa elemental sendiri. Ok, tadi saya ada bagi list dekat sini, siapa yang boleh baca, siapa yang dah baca, siapa yang faham. Dia ada satu nombor 5 ni, darkness. Ok, elemental darkness. Elemental darkness ni menurut list of elemental daripada Superpower Wiki ni, dia sebahagian daripada kuasa elemen. So elemental darkness ni, kita pergi ke darkness ni, dia ada satu kuasa dipanggil Umbrakinesis. Dia punya ability dia adalah can manipulate and control darkness or shadows. So Feng boleh kawal bayang. So basically Feng ada Umbrakinesis yang datang daripada kuasa elemental kegelapan tu sendiri. Jadi saya dulu saya ingat ramai orang cakap Bobo Boy akan ada kuasa elemental kegelapan, tapi sebenarnya benda tu tak perlu, sebab kita ada karakter Feng pada saya lah. Dan saya tak pernah cerita pasal benda tu sebab masa tu saya tak ada YouTube channel, saya nak lawan balik ke apa kan. So saya tak pernah buat video dan sebagainya. Tapi hari ni saya nak cakap Bobo Boy kegelapan mungkin boleh wujud kalau Feng bagi kuasa Feng dekat Bobo Boy. Sebab sekarang Feng dah ada kuasa kegelapan, cuma tahap 1 bayang, tahap 2 bayang separa, tahap ketiga sepenuhnya dan ia menjadi kegelapan. Saya rasa itulah teori saya tentang penggunaan kuasa Feng. So Feng akan jadi jauh lebih kuat. Salah satu benda yang saya nak berlaku ataupun teori saya yang besar adalah dalam kuasa ini juga dipanggil Umbra portation ni, maksudnya Feng boleh menggunakan bayang-bayang ataupun kegelapan untuk travel di antara tempat yang gelap dan tempat yang gelap berbeza. Okey, bayangkan kalau ada dua kerusi dekat tengah-tengah panas terik, Feng boleh pergi dekat bayang kerusi pertama dan keluar di bayang kerusi kedua. So itu yang saya nak cuba sampaikan lah. Okey, siapa yang tengok video Ajar daripada YouTube channel Ajar, dia dah cakap Feng memang yang paling lemah, dan saya setuju. Dari segi penggunaan kuasa, Feng memang yang paling lemah nak dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kalau Feng boleh kawal kegelapan, Feng akan jadi antara yang terkuat. Dan Feng even boleh lawan Bobo Boy Solar head on, one by one. Bobo Boy Gamma dan Feng kegelapan boleh lawan. Just saying man, just saying. Ok, cukuplah pasal Feng. Sekarang kita nak cerita tentang Ying dan Yaya, sebab mereka juga mempunyai kuasa elemental. Yes, sebab itulah saya cakap video ni video gempar, sebab saya jumpa dalam wiki ni, ya, mungkin Monster tak nak classify kuasa-kuasa ni sebagai kuasa elemen. Jadi itu saya faham, tapi kalau ikut daripada fandom punya site ni, mereka berdua adalah pengguna elemen. Pertama sekali kita akan cerita tentang gyrokinesis ataupun kuasa untuk memanipulasi gravity. So gyrokinesis ni datang daripada energy. So element energy bending, energy manipulation. So kalau korang tengok The Legend of Korra, Avatar The Legend of Korra, di musim kedua, Korra telah master energy manipulation ni. So Korra boleh bukan kawal bending tu, bukan kawal elemen, tapi dia kawal energy di sebalik elemen tu. So dia boleh gunakan kuasa tu untuk bantu orang lah. So basically energy bending ni memang sangat kuat lah. Dan dalam salah satu energy bending yang kita boleh buat ni, apa sahaja yang ada energy dia boleh kawal, termasuklah gyrokinesis, iaitu mengawal gravity. So basically kuasa Yaya adalah kuasa elemental
dari elemen tenaga, okey, energy element, dan dia punya sub element dipanggil gyrokinesis. Dia punya kelebihan dia lah, dia punya power dia gyrokinesis, di mana dia boleh kawal gravity. Bukan itu sahaja, bawah sikit daripada gyrokinesis kita ada chronokinesis, iaitu manipulate and or control all of time, see through it, exist multiple places throughout time at once, change past and future. Okay, first of all, penggunaan masa ni dalam semua science fiction sangatlah berbahaya dalam jalan cerita. Okay, korang tengok Marvel pun terpaksa guna time penggunaan masa Marvel Endgame. Ramai tak minat part tu. Ramai cakap, alah, diorang main tipu, diorang kembali ke masa lepas, diorang main tipu. Lepas tu cerita, kalau siapa baca cerita pasal The Flash, superhero The Flash, atau tengok drama berseri The Flash, tahu pasal penggunaan masa dalam The Flash pun orang tak suka. Okay, penggunaan masa ni sangat-sangat berbahaya. Boleh jadikan filem benda tu sangat menarik, atau benda tu sangat-sangat tak menarik untuk kita. Ada orang suka macam Terminator, tapi ada orang tak suka macam The Flash, sebab banyak sangat guna kembalikan masa sebagainya. Saya tak rasa Ying akan sampai tahap boleh kembalikan masa, boleh lari ke masa lepas sebagainya. Tapi kuasa Ying mungkin akan sampai tahap di mana Ying boleh tengok masa tu sendiri. So maksudnya Ying boleh basically tengok ke masa depan. Itulah paling tinggi kuasa Ying. Tahap pertama, dia boleh just kawal masa diri dia sendiri. Tahap kedua, dia boleh kawal masa orang lain. Itulah maksudnya bila dia cakap manipulate and or control all of time. So dia kawal diri sendiri, manipulasi untuk diri sendiri. Tahap pertama. Tahap kedua, dia manipulasi kuasa masa orang lain. Itu dia boleh buat kuasa slow-mo. Korang tengok kuasa slow-mo Ying. Dan yang ketiga, Ying boleh gunakan kuasa dia sehingga satu tahap dia boleh tengok ke masa depan atau kembali ke masa lepas dalam mungkin 10 saat ke range. Itu sahaja mungkin sampai tahap tu. Ataupun mungkin monster tak nak pergi pun sampai tahap tu. Just kuasa Ying hanya tahap 1, 2, 3 sama saja. Sebab kenapa saya cakap ada tahap ketiga untuk Ying, Feng dan Yaya ni? Sebab mereka adalah kuasa elemental. Kalau Bobo ada 3, mereka pun adalah 3. Jadi untuk pengetahuan semua, Ying, Yaya dan Feng juga adalah pengguna kuasa elemental. So there you go, pengguna kuasa-kuasa team Bobo Boy selain daripada Gopal. So dalam list tadi saya cuba sedaya upaya untuk cari kuasa Gopal, iaitu manipulasi molekul, tapi tak ada seperti anda tengok dekat atas skrin sekarang. Okay, salah belah mana. Gopal ada page sendiri, molecular manipulation. Okay, molecular manipulation boleh banyak lah kalau nak baca satu-satu, tapi kita akan fokuskan kepada part applications ni lah. So kalau korang boleh kawal molekul, apa yang korang boleh buat? Ini yang korang boleh buat. Okay, ada lagi kat bawah ni. So molecular manipulation seperti yang dalam video YouTube channel Ajar tu memang sangat-sangat overpowered lah. Memang betul-betul tak masuk akal lah kekuasaan dia. Sebab itulah Monster terpaksa ambil jalan untuk, orang kata, letakkan Gopal ni satu karakter yang dia main-main, lepas tu dia suka buat lawak dan hanya fikir pasal makanan. Kalau tak, kalau dia letak Ying, kalau dia buat Ying jadi pengguna kuasa Gopal, dah lama dah Bobo Boy tak jadi main karakter. Ying akan jadi main karakter. Sebab itulah betapa kuatnya kuasa molecular manipulation ni. Dan dia bukanlah basically dia bukanlah kuasa elemen, tapi dia boleh menggunakan kuasa elemen. Yang anda tengok ada elemental manipulation dekat kawasan ni lah. Saya ada baca sikit tadi. Elemental manipulation ni, salah satu benda yang dia boleh buat adalah dia boleh buat solid, liquid, gas atau plasma. So earth, water, air dengan fire manipulation. So basically dia pun boleh jadi avatar. Dia pun boleh jadi macam Bobo Boy jugalah. Dan banyak lagi yang dia boleh buat, sebab dia boleh kawal molekul di dalam badan dia, di sekeliling dia. Dan Gopal mungkin ada possibility seperti dalam video Ajar tu untuk buat senjata-senjata yang gila gempak lah. Saya tak boleh nak cakap lagi dah. Selain daripada tu, apa yang saya tahu, itulah penggunaan kuasa Gopal. Kalau korang rasa Gopal ni yang paling lemah, betul, itulah yang Monster cuba sampaikan. Tapi pada masa yang sama, kalau Gopal boleh guna kuasa asal, korang dapat tengok dalam beberapa minit di movie pertama, dia berubah jadi emas, dia berubah jadi getah, dan dia berubah jadi belian. Jadi itulah dia kuasa untuk Gopal. Dan kemudian kita dah bincang tadi kuasa untuk semua karakter yang lain. Saya tak tahulah apa pandangan anda semua, tapi pada pandangan saya, kuasa-kuasa ni kalau digunakan oleh karakter-karakter yang lebih tua, mungkin filem cerita Bobo Boy ni akan jadi
full on macam anime lah. Okay, sebab itulah cerita ni jadi daripada kanak-kanak, dan dia punya kuasa tu di tone down kan, jadi tak terlalu gempak tapi pada masa sama menarik, still sangat menarik sebab ada fusion dan sebagainya. Benda-benda tu sangat-sangat menarik lah. Saya still suka walaupun saya tahu possibility ataupun potential dia sangat besar untuk karakter-karakter ni, tapi apa pun yang Monster buat saya rasa saya akan terima sebab saya faham Monster punya reason kenapa mereka buat cerita Boboiboy ni macam ni. Okay, sekarang ni saya nak cerita pasal satu teori yang saya ada selepas saya baca tentang kuasa-kuasa ni. Okay, ini berkenaan dengan kuasa ni. So kuasa kegelapan untuk Fang tu basically mungkin hanya akan ada dengan Fang apabila Fang tu betul-betul mengalami satu masalah yang sangat-sangat runcing. Okay, Fang dah tak boleh buat apa-apa, Fang dah sangat-sangat sedih atau sangat-sangat marah, barulah kuasa ni datang. Sebab dia datang dengan Fang punya hati dan perasaan. Kalau Fang rasa menyampak, rasa marah, rasa tak boleh terima hakikat atau sebagainya, mungkin kuasa tu akan keluar dengan lebih ganas dan akhirnya Fang akan dapat kawal kegelapan. Macam mana Boboiboy nak cuba dapatkan Boboiboy cahaya dan Boboiboy solar, Boboiboy kena banyak belajar, kena banyak baca, kena tunjukkan dia punya orang kata intelligence kena naikkan baru boleh dapat kuasa solar. Macam itulah Fang, dia perlu rasa benci, perlu rasa marah, perlu rasa semua benda tu untuk dapatkan kuasa tahap ketiga dia guna secara efektif untuk dapatkan kuasa kegelapan. Saya rasa itulah teorinya. Satu je benda terakhir sebelum saya habiskan video ni sebab video ni dah panjang. Kalau Fang, kalau kita tahu sebenarnya Fang ni, saya rasa ramai yang tahu Fang ni kelemahan dia adalah kegelapan tu sendiri. So bila waktu malam, macam sekarang saya tengah buat video ni waktu malam Fang tak boleh lawan dengan evasion sebab tak ada banyak bayang. Okay, semua tempat gelap-gelap, tempat ada bayang je Fang boleh guna kuasa. Itu yang kita nampak daripada musim kedua dululah, sekarang saya tak pasti. Okay, jadi bila adanya Boboiboy solar atau Boboiboy gamma atau Boboiboy cahaya sekalipun, kuasa Boboiboy cahaya tu akan membantu Fang untuk meningkatkan kuasa bayang Fang. Jadi dua karakter ni sebenarnya adalah karakter yang boleh membantu satu sama lain. Alright, jadi lebih-lebih lagi kepada Boboiboy solar, okay, boleh bantu Fang lah. Jadi mungkin Fang punya kuasa boleh ditingkatkan naik, bukan bila dia rasa marah sahaja, tapi bila dia rasa baik, bila dia rasa sayang dengan Boboiboy, kawan kan, mereka kawan baik kan. So bila mereka semakin serapat satu sama lain, mereka boleh gunakan kuasa tu, gabungan tu, fusion antara kegelapan dan cahaya itu yang boleh jadikan Fang punya serangan teramat-amatlah kuat. Okay, devastating. Bayangkan kalau Fang buat tangan macam ni, biasa besar tangan je lah, tapi kalau ada kuasa cahaya, lebih besar bayang dia dan lebih jauh, lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat serangan Fang tu. Bayangkan, boleh bayangkan tak? Okay, kalau tak boleh bayangkan tak apa, nanti boleh tanya dekat ruang komen apa saya cakap, saya akan ceritakan lebih lagi apa-apa pun. Terima kasih kerana menonton video yang panjang ni. Okay, ingat Fang Ying Yaya adalah pengguna kuasa elemental. Saya cerita sendiri. Saya harap-harap Monster boleh clearkan pasal benda ni. Saya harap-harap Monster boleh bagi kita satu jalan cerita, terangkan lagi tentang kuasa-kuasa ni. Saya harap kita dapat tahu origin kuasa, bukan sahaja untuk Boboiboy, tapi untuk semua karakter-karakter lain, datang dari mana, pengguna asal dia siapa, macam dia sampai dekat Autobot dan sebagainya. Ok, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Lepas ni ada pembukaan kad. Lepas tu saya nak cerita pasal isu yang ketujuh untuk komik. Saya nak buat teori sikit, nak cerita semualah, banyak perkara, banyak lagi video Boboiboy yang akan muncul. Jadi pada anda yang baru je tonton video saya buat kali pertama, subscribe saja sebab banyak lagi konten Boboiboy yang insyaAllah menarik akan menjumpai anda. Ok, apa-apa pun, sekali lagi terima kasih. Jumpa di video akan datang. Bye.